bawah graf, kalau hal laju dengan masa, maksud korang kena cari ruas bawah graf. Okey, ruas bawah graf. Okey, ni memang ada, fisik kompor ada, sains pun ada. So nombor 30, fisik kompor apa? Ni kan untuk apa ni? Trapesium ni 20, ini 80, ini 100. Jadi 1/2 darab AC tambah 2 sisi yang selari darab 100. Dapat berapa? Sekejap. Dapat 5,000. Dia kata yang mana kan tidak benar. Bermakna A benar kan? Okey, B. A benar. Okey, B. B kata kat situ, hal laju purata bagi kereta itu ialah 50 meter per saat. Maksudnya hal laju purata. Okey. Hal laju purata, korang kena cari hal laju awal. Hal laju purata adalah jumlah sesaran bahagikan. Okey. Hal laju purata sama dengan jumlah sesaran bahagikan dengan masa. Kenapa saya pakai sesaran? Sebab hal laju. Kalau laju, darab. Okey, itu beza dia. So, jumlah sesaran ialah 5,000 meter. Masa dia 100 saat. So, dapat 50 meter per saat. Bermakna B tu betul. Percutan. Percutan. Okey, percutan bermaksud kita kena cari percutan awal. Ni percutan awal, hal laju awal 20 laju awal. Hal laju akhir 80. Nak cari percutan B tolak U bahagi P. So B dia adalah 80 tolak dengan 20 bahagi P dia adalah 100 saat. Jadi dapat 0.6 kan? So salah lah tu kan? C salah kan? Okey, patutnya tak payah cari D, tapi kita buat juga D. Hal laju kereta itu bertambah sebanyak 60 meter per saat. Betul lah, sebab asalnya dia U 20. Dia pergi ke B 80 kan? Dia bertambah berapa tu? Tambah 60 kan? So D betul. Jawapannya adalah C. Sekarang kau faham ni kat sini, menariknya kat sini. Dapat kira sesaran, dapat kira hal laju kereta, dapat kira percutan. Dalam satu soalan. Kalau untuk fizik ni kita tahu kira ni. Alright, okay, next. Okay, bab 11. Soalan nombor 31 Okey. Rajah 15 menunjukkan graf sesaran masa bagi sebuah kereta yang bergerak dalam satu garis lurus. Antara graf yang mengikut yang manakah mewakili pergerakan kereta tersebut? Jawapan dia adalah B. Kenapa dia bagi jawapan dia B? Okay. Ingat, dekat. Baca balik ayat tadi. Rajah 15 menunjukkan graf sesaran masa bagi sebuah kereta yang bergerak sepanjang garis yang lurus. Okay. So, antara graf yang manakah mewakili pergerakan kereta tersebut? Okey, kalau kita tengok balik, tengok graf tu. Dia pergi, lepas tu dia berkurang Dia pergi, lepas tu dia berkurang. Maksudnya dia bukan dia pergi, maksudnya dia punya sesaran tu pergi, lepas tu dia patah balik kan? Alright. So, katalah jarak ni 20, pergi balik 40 lah. Tapi sesaran jadi kosong Sebab dia kembali kepada asal. Sesaran ni kosong tau. Okay. So,
graf dia. So A tak boleh lah, dah graf tu tunduk macam tu tiba-tiba A jadi tentu pula. Okay. Kita nak lukis balik tadi graf tadi yang dibagi tadi, graf yang dia bagi tadi graf hal laju sesaran kan? Okey, jawapan dia B, tengok Ini ini graf hal laju. Kalau sesaran, graf sesaran bertambah, sesaran bertambah. Lepas tu dia patah balik kan. Ni graf sesaran Okey. Kalau kau tengok, mula-mula dia bertambah tapi dia semakin berkurang dan semakin berkurang. So kalau kau tengok dari segi graf hal laju, dia akan berkurang. Okey. Yang ni sesaran kalau objek tu berpatah balik, dia senang nak ingat kalau objek tu berpatah balik graf sesaran, dia punya hal laju, graf dia ada dekat negatif. Yang negatif ni untuk graf hal laju, kalau dia berada dekat bahagian negatif, bermaksud objek tu berpatah balik. Okey? Okey? Faham ini kalau graf sesaran lawan masa macam ni, kalau sesaran dia kosong tau. Sesaran dia kosong. Dia kalau macam ni dia pergi, ini maksudnya bawah ni maksud dia dipatah balik. Faham maksud dia? Faham Okey. Saya nak terangkan bentuk graf dia. Ini tak Ini dia bukan ni dia bukan maksudnya sesaran bertambah Tadi sesaran berkurang. Yang ni tak adalah Ini tak wujud. Putus. Alright. So, nombor 32. Hal laju purata. Ingat tadi hal laju purata buat apa? Hal laju purata sama dengan jumlah sesaran bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah sesaran pindahkan. Yang A, yang B. Kita labelkan A. A sama dengan 1/2, tapak dia 5, tinggi dia 20. Darab 5, darab 20. Dapat 50 ke? B. Ini 4 sama Ini 10, ini 20 ke? So, 10 darab 20 dapat 200 kan? 10. Bagi 15 15? Oh lah, 50 lah. Nak pakai boleh, nak pakai televisen boleh. Saya buat satu. Betul tak? Okey, jadi jumlah sesaran 200 bahagikan dengan masa dia adalah 15 saat. Dapat berapa? 13.3. Tak ada pakai televisen dah senang. 1/2 darab ini 15, ini 10 15 tambah 10 tinggi dia 20. Dia berapa? Batu buku juga Masa? 12 saat So 250 bagi 15 apa? 16.7 Okey. Saya dulu. Dah.
Ya. Nanti nggak masuk teori.
Okey. Ini tadi empat. Faham mengundi nanti. Belum apa tak dapat mengundi. Tapi Sami sebut kan? Oh. Saya tak sebut, tak sebut. Tak sebut korang kan? Okey. Korang sebut tak apa sebab korang belum mengundi. Itu tak boleh. Nanti kan direkod. Okey. Jadi kalau pilihan raya, sebenarnya memang sebelum budak-budak korang ber-SPM ni SPM. Kalau semasa masak budak SPM pernah jadi tahun 2018 lah. Dia punya SPM selepas selepas beraya ke betul-betul semasa pilihan raya. Oh, 2 hari tau 2018 ni. Kalau dibuat sebelum jauh lagi tak apa. Kalau ni seharap tak ganggu lah. Tu tak cantik tu. Kalau jadi lagi, jadi kedua lah saya kena ajak. Sebab bila jadi macam tu, kalau awal tak apa. Jadi jadi contoh lah kalau pilihan raya patutnya mandat keadaan yang sekarang ni sampai bulan 7 ke 4. Jadi dia kena buat sebelum bulan 7 ke 4. Katakanlah dibuat bulan 4. Masalah resting. Sebab yang terlibat jadi pusat kumpulan kundi tu. Banyak kecil tu akan terjejas lah. Jadi temu-temu cikgu SPM lah. Jadi sejangka tak akan buat. Dia tak akan buat bulan sebelum bulan 7 tu. Dia tak akan buat antara bulan 3 hingga bulan 7. Dia akan buat sebelum bulan 3 tu. Jadi tahun ni. Saya harap tahun ni lah sebab nanti kacau orang. Sebab saya dengar apa dia dah dipanggil lah. Waktu 12 saja. Oh, kau senang. Ini sunit gitu. Oh dah dia kan ditulis. Nanti yang tanding tu perlu nak terlihat je lah. Tak payah kata susah sikit. Satu nanti kau tak tanggungjawab kau ajak ke Allah Jadi aku tak payah salah undi. Kalau undi aku tak terus dulu. Salah tak? Salah tengkap. Sebab kita nak Jadi nak tahu yang boleh bukti negara yang perlu keimanan tak tuaan. Betul. Sebab kita ada pergi rumah dia, kita tak ada tengok hidup dia. Betul. Kan memang tensa serta ni kau nak kena tu. Kalau selantik kita tersaru habis cara bagi dia keagamaan itu makanan dia ke makanan. So roket dia punya disim 50 gram. 50 kg. 50,000 kg. Berada dalam keadaan tegul. Maksudnya tak bergerak lah. Ia menghasilkan daya tujah ke atas. 800,000 daripada pembakaran bahan api. Pecutan graviti dia iaitu G M10 dan S tolak 2. Apakah pecutan bagi roket dalam unit MS tolak 2? Okay. Kalau dia bagi ni, dia pakai F sama dengan mg. Sebab roket dia pakai graviti. Dia pakai pecutan graviti. Sekarang dia nak cari pecutan. Ini pecutan graviti. Sekarang dia nak cari pecutan. Dia bagi pecutan graviti ni. M dia bagi, F dia bagi, G dia bagi. Okey.
cari ingat F sama dengan MA. 800,000 Newton sama dengan M dia 50,000 kan. A pakailah. So A sama dengan 800,000 bahagikan dengan 50,000 dapat 16. Dan terus depan ni. Dah, dia sebenarnya NG tu pada gaya berdasarkan graviti. Dan kau dapat 80,000 ni untuk kau cari dia punya daya untuk roket, kita roket tarik ke mana yang pelai raya Hello. Okey tu kan? Apa nak pergi? Okey ya, ROK. Okey. Kalau nak kira daya untuk roket, kita tak boleh ambil pertutai. Kita kena ambil G. G tu adalah daya graviti yang memang dah diberi. Dalam bab 2 tu bab graviti kan kalau form 2 form 4 fizik. Form 4 fizik bab 2 ke bab 3 yang graviti. Kan? So dia memang dah bagi dah G. So dia akan bagi G, dia ke G memang dia tak bagi. So G itu adalah 10 ataupun 9.81. Tengoklah soalan dia bagi apa. Korang terus kira, korang akan dapat F. Inilah. Ada soalan macam tu. Dapat F. So daripada situ lah baru korang kira pecutan. Nampak? Ni pecutan graviti. Ini pecutan dia ke atas. So, nampak tak nilai dia yang ni 10, dia ada 16. Nampak? Mestilah nilai yang pecutan kena lebih besar. Sebab dia nak mengatasi daya graviti. Daya graviti itu adalah tarikan ke atas roket. Dia tarik. Roket tu nak pergi ditarik. Jadi untuk mengatasi daya tarikan ke atas roket tu, iaitu daya tarikan ke bumi, jadi kita kena tarik, sebab tu kita berdiri. So kena ada satu pecutan yang mengatasi pecutan graviti. Dia kena besar lah. Katalah yang 11 je. Kau tengok nanti roket tu pergi slow. Faham? Saya cuba nak terangkan dia punya teori sekali bagi korang faham. Sebuah kotak berisi 10 kg jatuh dari ketinggian 20 meter. Kirakan masa yang diambil oleh kotak tersebut untuk jatuh ke permukaan tanah jika pecutan graviti adalah 10 bagi G lagi. Lepas tu dia bagi sikit. Lepas tu dia bagi tinggi sesaran. Soalannya, ini apa? Masa. Boleh kira pecutan tak? Okey, kita kira pecutan dulu. F sama dengan mg, kira daya. M dia 10 kan? T dia pun 10. 10 kg 10. So dapat 100 Newton. Okey. So F sama dengan NA. Ni 100 kan? M tadi 10. Okey, kebetulan dia dapat yang sama. Maksudnya pecutan dengan pecutan graviti dia adalah sama. Okey. So A dia pun sama. Lepas tu untuk formula dia apa? A dah ada, F dah ada. Dia berisi jatuh dari ketinggian 20 meter, jatuh ke bawah. Kalau dia jatuh, dia sampai kat tapak, hal laju dia berapa? Kosong lah kan? Hal laju akhir dia adalah kosong pada dia jatuh. So kita boleh pakai ni. V sama dengan U tambah AT. Cuma dia tu? Tak ada juga. So kita cari tak? A sama dengan V tolak U bagi T. Tak ada tak?
X sama dengan X. Nanti sekarang tak lupa. Bisa? Tengah ASX. Ini kuasa itu sama dengan kuasa juga tu. Yang ada salah satu hubungan B. Ada tak? Ini semua ada hubungan B. Awal tak tahu kan? Ada berikut formula yang aku berikan. Tapi juga dia tidak betul. Dia ada pakai formula fizik. Okey, 35. Sebuah objek dilontar ke atas secara menegak. Okey. Kalau lontar ke atas kan? Kalau dua awalnya apa tadi? 20. Masa di ke atas ni kita panggil tinggi maksimum kan? Tinggi maksimum kan? Okay. Macam kita belajar lah tadi. Ini dia apa? Tinggi. Posisinya tinggi. Kalau atas dia apa? Maksimum. Kan max. Okay. So, dekat sini B dia apa? Sebab kosong. Sebab dia seolah-olah berhenti kat sini. Saya kembali bola tu. Tidak sampai itu. Oh, dia tu. Okay. So, dia nak ketinggian maksimum. Sama lah kita cari formula tadi. Ini problem. Asal boleh tak? Masa tak? Lagi. Kita ada ketinggian maksimum ni. Okey. Kita guna ni. B kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Tetapi A ni ditukar kepada G. Kenapa G? Di atas bawah. Pergerakan atas bawah adalah menyebabkan percikan graviti. Alright. Okay. So B dia kosong. U dia 20. G dia alright. Dia nak ketinggian maksimum kan? Melawan graviti ke dia ikut graviti? Melawan graviti jadi negatif. S kita cari N. Melawan graviti sebab dia ke atas. Faham eh? Faham eh? So, kosong sama dengan 400 tolak 20 X. So, negatif 400 sama dengan negatif 20 X. So, X sama dengan negatif 400 bahagi negatif 20. So, dapat 20. Right, nombor 36. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang nilai pecutan graviti? Nilai pecutan graviti bergantung pada jisim objek. Pecutan graviti bergantung pada jisim objek. Tidak. Sebab kenapa saya kata pecutan graviti tidak bergantung pada jisim objek?
contoh 10 ms tolak 1. M ni merujuk pada jarak sesaran. S ni merujuk pada masa. Jadi ada tak di sini? Tak ada. Jadi A salah. Dia bergantung pada latitude dan altitude objek tersebut. Ingat. Ia adalah malar di semua lokasi yang altitude sama. Pertukaran graviti dia berbeza-beza berbeza-beza. Ia adalah malar di semua, kalau belajar dalam fisik lah. Tapi seperti untuk sains dia berbeza-beza. Okay. Dia berbeza-beza mengikut ketinggian. So jawapan dia adalah B. Sebab bergantung pada latitude dan altitude objek tersebut. Okay. Sebab dia tak ada satu ukuran yang tepat. Sebab tu sekarang ni kena kira. Kalau bukan fizik bab belajar, kena kira nilai G. Melainkan G yang diberi ya. Okay. Right. Ah, 37. Budak naik lift. Nampak cara tu? Sekali lagi graviti Lepas ni macam form 5 pun sudah tak sentuh lah bab ni, saya nak fokus bab lain pula. Sebab korang form 5 ada sama bab juga dengan form 5 sains, sama bab dengan form 5 fizik. Kedua-dua 14, nuklear. Tapi saya mungkin nak sebelum diorang join dengan form 5, saya nak korang lepas ni macam form 5 ada belajar bab optik code. Saya nak gabungkan dengan diorang baru nak belajar fisik. Sama, sebiji. Form 5 sains dengan form 4 fisik. Sebiji. Kau kejut kenapa? Segabung dah seajar juga fisik. Itu sains diorang dah gabung kimia. Nanti diorang nak gabung bio pula. Bio nanti bab genetik. Sebab form 5 diorang baru nak belajar. Nanti ada korang akan belajar fizik tak serasa dengan form, akan gabung dengan form 5. Fizik dengan form 5, diorang kelas sains akan gabung dengan form 5 sains, form 5 bio. Nak belajar genetik. Teacher pakar lah. Terpaksa tukar-tukar sebab kepakaran tu kerja bio, kerja kimia, kerja fizik. Jadi dah nasib baik dengan teacher memang aja fizik, memang aja kimia, nasib baik lah. Kalau saya tak tahu lah kat sekolah kalau sains cikgu korang ajar macam mana saya tak tahu. Dia ajar lah kan, tapi tak adalah macam dengan teacher boleh bagi tahu detail kan. Dia tak beza lah. Macam fizik, kalau bab ni dia banyak graf. Tadi kita dapat banyak graf kan, berapa hari ada berapa kali kelas kan, pembahasan.
Bab ni memang kalau ni main soalan graf je. Kalau inilah, kalau sains dia lebih kepada teori, tahu kira cukup. Macam budak fizik dia kena tahu naik ni nama apa, macam ni nama apa, turun bawah nama apa. Tapi saya terangkan juga kepada budak form 5 sains supaya diorang ni ada setengah-setengah orang nanti esok apply UPU nak juga ambil engineering. Jadi kena tahulah term-term tu. Okay. Sains tu keluarkan itu sains semua kena keluarkan. Ajar sains tapi fizik ada sains lagi. Tahu tak? Ada rambut kan? Rambut tak kurang. Bukan tu dia orang nak letak kepala ni. Orang mengajar air main dulu. Orang mengajar kalau Mac dengan iPad tu orang akan letak kepala kecil. Untuk pensel kan tahu. Good. Kenapa lah orang payah ni? Anak sahut cabaran. Tak dia kan kalau korang bernazar macam tu sekali tu nak menunjukkan cintanya korang pada matematik magnet. Kita manusia. Rugi dia cakap tadi. Okey, jom kita naik lift. Nak makan mamak, jangan naik lift. Naik tangga. Nanti kau dari sini lah. Dia bagi kita tunjukkan seorang budak yang berisi 40 kg dan dia 40 kg. Lepas tu dia ada tulisan soalan dia, apakah daya yang pindah pada lantai yang menyebabkan isi budak itu yang menyebabkan isi budak itu W sama dengan mg. M dia 40, G dibagi tak? Buat kita ni. Di 10 lah. So, 400 Newton. Itu dah jawapan. Jadi siapa benda A dengan tu? Tak ada apa-apa makna. Keji kan soalan ni? Jawapan dia B. Itu saja. Oh, ada lagi satu. Ada satu. F sama dengan MA. M 40. A dibagi 1.5 kira? 60. 60. Correct. Ada dua daya yang bertindak. Ada dua daya bertindak. Dua-dua daya itu korang kena tambah. Jawapannya di 460 Newton. Kenapa? Sebab satu daya menyebabkan petikan. Satu daya menyebabkan shear gravity. Jadi dua-dua tu di situ kena tambah. Okey, tak apa mumpah darah tak terjejas ni. Senang. Ingat dia terbakar je mah, rupanya makin galak. Tak tahu lah kalau tak sekolah sangka tu dah sangka. Saya ni kat sekolah tu.
Sama je. Baik, tak sekuat dulu lagi terus kata. Tak, saya tak kata sekuat dulu. Oh, tak, tak. Dia perlukan didikan agama. Baik. Syami perlukan Imran. Rasa dah habis dah pengiraan ni. Okay, jom tengok sana. Okey. Okey. Payung terjun itu. Lah dia. Tak tergada dengar. Jauh lagi. Aku nak kata rumah orang ni terasuk pun. Ha? Apa? Ada je. Pergi dengan Anu? Kan bisa ada lecet. Tak sampai kot. Terbakar je motor tu sama dengan motor tu untuk dekat-dekat je. Kata aku pergi. Kau dah lecet lah. Ada. Tu mesti jadi budak Milo lagi tu. Dia naik kereta lain, tolong bagi air. Okey, so payung terjun adalah alat menyebabkan orang atau objek jatuh dengan perlahan dan selamat apabila jatuh daripada kedudukan yang tinggi. Fungsi payung terjun adalah disebabkan oleh nak teka 38, jawapan dia B. Sebab dia meningkatkan rintangan, bukan kau jatuh. So payung terjun tu terbuka. So dia memberi rintangan udara lah, sebab tu dia menahan kan. Okey, sebab tu payung terjun ni dia sebelum korang berlepas korang kena check. Payung terjun tu kena check ada koyak ke apa, orang yang nak terjun tu lah. Orang yang terjun lah kena check sebab dia menyebabkan nyawa dia kan. Kalau kau suruh orang lain check kan, kena sabotage kan, tak tahu. Dia kata dah check. Okey, itulah sebab contoh kapal terbang. Orang-orang yang check sekeliling tu kan, dia check enjin, check ni. Untuk pengetahuan korang, jadi pilot ni bukan senang, bukan setakat menerbangkan pesawat. Dia naik dalam pesawat tu, dia ada buku log. Dia kena tanya, dari isi minyak, berapa isi minyak, nanti dia kena kira kat meter dia ada meter, dia buka macam tak enjin tu, meter, kira betul tak orang tulis minyak, tally tak dengan meter. Kena check. Kalau sambil lewat je apa ya? Okay. Lepas tu, dia kena check segala-galanya engineer yang check enjin dia tanya. Apa ni? Okay, check. Pilot. Dia kena tahu semua. Itu susah sikit untuk pilot. Tu gaji dia pun besar. Puluhan ribu lah gaji dia. So, nak belajar pun bukan senang lah. Okay. So, itu sama juga orang yang apa ni kira nak menggalikan nyawa lah. Bukan senang lah Okay. Okay, seterusnya. Darjah 18 menunjukkan penumpang yang berada dalam sebuah kereta tersentak ke depan apabila kereta memecut secara tiba-tiba. Bila dia memecut, dia kan biasa macam ni kan. Contoh naik kapal terbang. Ni masa dia dah pergi straight, kadang-kadang ni ada jenis kapal terbang sebab saya dah banyak kali fly, bukan fly yang melompat bagau. Yang melompat bagau tu budak samtar. Okay. Kami balik sekolah. Oh silap, dah telur pula. Dah telur lah suruh buat. Sebab saya sudah nampak. Selalu nampak, lalu je. Tak apa, bukan nama Malaysia, entah. Kalau anak Malaysia, sebentar sejemput kau balik. Hantar kat rumah kan. Jadi, faham lah berlaku apa lepas tu. Mak dengan ayah. Okay, so dia, bila naik kapal terbang tu, bila kita duduk, kita relax, dia setengah kapal terbang dia tak berhenti. Dia terus jalan, dia terus pecut. Dia terus pecut. Ada, saya pernah tengok, tak berhenti. Saya kat TV, tak berhenti, dia terus pecut. Dia kata, ready. Tiba-tiba barang kita, dia macam bergegar sikit. Kenapa bergegar? Bukan kapal terbang, dia bergegar jalan kat rata. Betul lah, Malaysia, God, Malaysia.
Sedang dah tu. So dia terbang. Lepas tu dah dekat atas pokok. Relax lah. So apa yang menyebabkan keadaan itu berlaku? Inersia. Okey, kalau tak ada jawab, inisial. Okey, so seterusnya. Antara pernyataan buku yang manakah benar tentang inersia? Adakah inersia bagi satu objek berkadar langsung dengan jisimnya? Yes. Jisim mempengaruhi inersia. Semakin besar jisim, semakin besar inersia dia. Apa maksudnya? Contoh trailer. Sebuah trailer dia mempunyai jisim yang lebih besar. Jadi dia susah untuk berhenti. Sebab tu dia kena berhenti, tekan brake lebih jauh. Motor dia kecil, jadi jisim dia lebih kecil. Jadi dia senang untuk berhenti sebab inersia dia adalah lebih kecil. Faham tapi kalau motor tu, kalau selalu balik sekolah nampak sampai 4 orang naik, susah nak berhenti. Okey. Sampai 4 orang naik kan, bas-bas. Sebab tu lah kenderaan tu kalau kau pasal, sebab tu kenderaan kalau bawa kereta 5 orang, memang bawa kereta untuk 5 orang je sebab dia memang dicipta untuk macam tu. Kalau kau bawa naik kereta sampai ada satu kes tu, polis tangkap Velfire bawa 25 orang. Tolak driver 25 orang lah, tolak driver 25 orang. Pendatang asing tanpa izin, parti. 25 orang naik Velfire. Jangan tanya saya macam ni susun, saya tak tahu lah. Jangan tanya saya lah kan. Tapi kalau ikutkan seat dari 3-3 dah 6. Kira yang itu dia duduk atas kaki ke apa ke. Dari itu 3 kali 2 ke. Kan, kalau 3 6 kan. Depan 7 lah. Kalau nak dapat 25 kena setiap seat tu 3 orang. 3,000 2 orang. Dia tangkap. Kononnya naik ke payah tak tangkap juga. Banyak polis di sini bodoh sangat. Naik ke payah tak tangkap ni yang salah. Okey, 41. Antara kenyataan berikut yang manakah menunjukkan inersia? Adakah bas berhenti apabila brake ditekan? Tak, brake tekan dah berhenti memang. Kalau brake tak tekan, bas bergeraklah. Tak adalah bila korang nampak pokok dah terbabas nampak pokok. Matilah jawabnya. Matilah. Kalau bawa laju, patutnya tekanlah brake. Dia menjerit dulu. Kau ingat kau jerit, brake tu boleh tekan sendiri. Kau ingat kalau naik proton yang bercakap tu? Brake. Tak boleh juga. Kan kena tekan juga. Kau naik proton kan bercakap begitu. Tekan brake. Biasa cakap buka tingkap please open your window. Dia memang boleh buka tapi brake tak boleh. Alright, okay. Tak ada teknologi kan. Okay. Buah jatuh ke tanah apabila dahan buah digoyangkan. Ini maksudnya inersia. Kau goyang pokok tu maka jatuhlah buah ni. Okay. Kalau C tu daya kereta mainan yang tak bergerak, korang bagi dia bergerak, dia maksudnya daya. Seorang perenang menggunakan tangan dan kaki untuk menghasilkan daya. Daya lah kan, nama pun daya. Okey, seterusnya kita nak habiskan terus. Sikit lagi nak habis. Di minggu depan kita buat paper 2 pula. Inersia bagi satu objek bergantung pada nilai. Cuba cakap tadi. Jisim. Jisim Antara ciri-ciri berikut yang manakah tidak boleh meningkatkan keselamatan penumpang dalam sebuah kereta? Tali pinggang teja. Tali pinggang teja ni memang orang Malaysia dia ada beli dummy. Dicucuk kat situ sebab kereta Malaysia Proton Perdua ada bunyi. Tak pakai tali pinggang. Sepanjang perjalanan. Kalau kereta import ni dia bunyi dalam 30 second je. Bunyi 30 second je. Tapi kalau bontot kau terangkat sikit, bunyi balik. Itu kalau kita import.
Tak saya test lah sendiri. Kalau korang skema pakai kata di pinggang memang tak bunyilah. Tapi ada orang beli dummy tu, dia cucuk kat situ. Dia bukan tali pinggang tapi ada dummy. Ada dummy. Ada jual. Saya dekat Shopee. Dummy seat belt. Baik, ada ni. Tak payah saya tunjuk je korang kata adalah rekod. Okey. Enjin yang kuat. Enjin yang kuat adakah dia menjamin keselamatan? Macam naik motor tu. Prang. Bom 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 bom. Tak, kita saya pasang exhaust kuat tu nak bagi semua orang dengar meningkatkan keselamatan saya. Saya pernah cakap, pernah dengar anak murid saya cakap macam tu. Tergelak je. Okey. Tapi untuk suka-suka taklah, tapi tidak membantu keselamatan. Untuk horsepower lebih laju menuju ke dunia yang lain. Tak, saya tak ke neraka tak boleh lah. Dunia yang lain lah kan. Okey, beg udara meningkatkan keselamatan kan. Tapi motor tak ada beg udara kecuali motor yang berharga mahal. Ratusan ribu tu yang motor yang ada. Motor yang petak-petak tu. Ada motor yang bukan yang Virago tu semua tak ada. Yang tangan tunjuk ketiak tu tak ada. Tu kalau motor tu kau kena bela ketiak tu, kena bela bulu. Baru best bawa motor tu. Juga bawa. Betul lah. Kau je tengok orang bawa motor tu. Kau tahulah maksud saya. Motor yang besar tu dia petak-petak, siap ada belakang ada bonet besar. Macam polis tu lah. Polis tak pakai motor tu. Susah sekali. Motor tu memang macam kereta tapi besar. Bukan, itu Spider. Apa nama motor tu? Memang motor mewah, kita panggil dia motor mewah. Dia memang ada airbag. Memang ada airbag. Kereta yang kita lah, standard kereta sekarang dia ada 7 airbag. Maksud 7 airbag tu, di tingkap pun ada airbag. Pelanggar, depan, 1, 2, tingkap. Dia tutup tingkap. Maksudnya airbag tu menutup tingkap. Jadi tak, kalau pecah, airbag tu jaga kita. Ataupun kan biasa kereta accident, kita gerak kiri kanan kan. So macam kita terkepung. Nanti airbag tu kita boleh pecahkan. Tak, bila dah accident, airbag tu akan dah accident, kita dah ada impact semua dah, airbag tu akan kempis sendiri. Ini akan kempis sendiri. Okey. Lampu, lampu macam contoh signal. Signal kan kalau orang kita kan tak masuk signal, kita panggil dia babi. Ada kat Facebook. Ada lah. Tak masuk signal, balik bayar. Sebab kat Malaysia ni signal dijual berasingan. Cuba cek, ada tak batas signal motor korang? Kita cari lah ni. Kita cek kat kedai dijual. Panas ini tu terbaik. Okey, so jawapan dia adalah enjin yang kuat. So tak maksud saya kena jagalah keselamatan. Kalau kau kat jalan Garuda tu, kau tak bagi signal, panik lah, limping terus korang. Okey, antara faktor yang berikut yang manakah yang boleh mempengaruhi inersia sesuatu objek? Tadi dah jawab jisim. 47. Rajas mewujudkan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara jisim dan inersia bagi sebuah neraca inersia. Okey, dia pakai plastisin tu ujung tu. Apakah terjadi jika jisim plastisin dikurangkan? Kalau jisim plastisin dikurangkan, apa berlaku? Inersia pun akan berkurang. Sepatutnya inersia akan berkurang, tapi jawapan kat sini kita tak pakai inersia yang berkurang. Dia akan jadi masa ayunan tempoh ayunan akan berkurang. Okey. Jisim, bila jisim, contoh korang ambil naik boyan. Orang yang ringan dengan orang yang jisim yang lebih besar, dia lebih kuat ayunan dia. Orang yang ringan slow je lah ayunan dia. Sebab itulah bila adik-adik kecil kan kita kena tolak. Dia suka laju kan. Bapak dia naik. Tak ada pun suruh tolak. Pasal tak? Cuba korang pergi taman permainan, ajak bapak atau adik korang yang kecil, tengok siapa suruh tolak. Kalau bapak suruh tolak, masalahnya tak hukum fisik kan ni. Okay, faham Okay, ni tak betul lah. Mana bapak kau suruh? Sebab dia sedap lah kan. Tapi biasanya bapak tak naik, mak yang naik.
Tak, mak tak naik. Mak pun tolak anak. Itu maksudnya anak derhaka. Anak derhaka lah. Kan? Patutnya mak naik. Kita tolak. Kan? Okay? Okay, nampak dalam kehidupan kita nampak konsep-konsep fizik. Alright. So nanti minggu depan saya nak fokus soalan-soalan yang nampak ayat-ayat ni. Banyak lagi kiraan yang kita kena hadam. Okay? Alright. Tak boleh kalau jawab satu kena jawab semua sekali. Okay, bolehlah nanti cuba. Sebab yang ni dah macam fizik. Ada soalan tu ticker timer tu jangka masa detik. Nampak bisa mengayu tambah 80 tu ada gambar ni tak pastilah budak fizik dah buat eksperimen ni ticker timer. Buat dalam kereta tu. Guna apa? Guna pemberat. Guna pemberat. Kereta tak ada. Patut tinggal Bukan tak ada, tali pun dia mesin situ. Tak tahu. Mesin style macam tu kot. Style ada style macam lama sikit. Tapi konsep tu dah tunjuk tadi lah. Eksperimen juga kan. Tak ada kan. Okay, so nanti minggu lepas saya akan terangkan lah macam mana kira sasaran lagi untuk lebih jelas dalam soalan ni, ticker timer ni. Sepatutnya korang akan lebih jelas lah bila saya terangkan. Macam mana nak cari tempoh, kat mana tempoh tu, tempoh tu kat mana kan, berapa banyak tempoh kat situ. Okay, ini kita akan tengok minggu depan. Okay, itu saja hari ini. Terima kasih.